Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bertemu dengan saya hari ini, Rimi Rashidi, channel saya. Okey. Jadi pada hari ini saya akan berkongsikan sedikit pengalaman saya memandu X70 keluaran Proton. Okey. Saya telah memiliki Proton X70 all-wheel drive ini sejak Disember 2019. Okey. Sejak Disember 2019 dan sekarang mileage saya dah lebih kurang 60,000 km. Okey. Jadi saya juga merupakan admin X70 Pahang Community buat masa sekarang ni. Dan pada hari ini saya akan kongsikan sedikit pemanduan dan juga pengalaman saya bersama X70, terutamanya pemanduan di kawasan off-road ataupun yang light off-road. Okay? Jadi sekarang ni saya tengah memandu di kawasan Ladang. Di kawasan Ladang di daerah Rompin, Pahang. Jadi saya sharekan sedikit pemanduan pada hari ini di samping berkongsi pengalaman saya berkenaan kereta ini. Jadi saya merupakan seorang marketing manager yang membuat kerja-kerja marketing di kawasan peladangan lah terutamanya. Okey. Di mana lebih kurang 40% masa saya bersama dengan kereta ini bawa kereta X70 saya ni di kawasan peladangan. Okey. Jadi ini adalah contoh-contoh jalan yang saya akan lalui di Ladang. Okey. Saya pernah jalan untuk kawasan lebih kurang 56 km, ada yang pergi balik dalam 60 km dengan menggunakan jalan seperti ini. Okey. Jadi jalan seperti ini kadang-kadang rata, kadang-kadang tak rata, kadang-kadang ada masalah. Masalah dia terutama pada masa hujan. Kalau tak silap saya, dalam YouTube saya pernah nampak ada sharing berkenaan dengan membawa S70 ini di kawasan off-road. Tapi bukanlah off-road seperti ini. Okey. Ada dua kalau tak salah saya video dalam YouTube hari. Saya pernah dulu sebelum buat keputusan untuk beli X70 ni, saya telah review semua video-video berkenaan dengan X70 di dalam YouTube. Jadi pada peringkat awalnya, sahabat-sahabat saya juga tak bagilah saya beli X70 ni, sebab mereka tahu saya akan masuk kawasan ladang. Kawasan ladang, dan kawasan ladang yang saya jalan tu, jalannya seperti yang tuan-tuan perempuan boleh tengok sekarang lah. Okey. Jalan tak rata. Okey. Jadi saya kemudian saya dah beli pun kereta ini. Saya dapat all-wheel drive warna putih. Saya beli dengan syarikat kereta Proton di Kuantan. Okay. Jadi pada peringkat awal saya gunakan kereta ni, saya terus masuk kawasan peladangan. Okay. Jalan-jalan macam ni. Okay. Tapi masa tu jalannya lagi teruk sebab pada waktu itu saya bawa kereta ini pada musim hujan, bulan 12. Seperti mana kita tahu, musim hujan. Okey. Jadi jalan-jalan peladangan ni kebiasaannya dia akan lebih licin, lebih basah, lebih lecak. Kalau musim kering pula, dia lebih berhabuk, lebih panas, lebih batu dia kita rasa. Okey. Jadi kalau siapa-siapa yang biasa masuk kawasan ladang, dia akan tahulah situasi-situasi ini. Okey, jadi dulu saya bawa masuk kawasan ladang, kelajuan saya taklah laju sebab kereta baru kan tuan-tuan. Jadi saya bawa dalam 30 ke 40 km sejam saja. Sayang katanya. Okey. Jadi sekarang bila saya dah lama bawa kereta ni ke kawasan peladangan, saya dah lebih yakin dengan kereta X70 ni. Saya dah bawa maksimum ke 70 ke 80 km sejam. Macam mana 70-80 km sejam? Macam ni tuan-tuan. Okey. Macam ni saya gerak laju sikit. Lebih kurang macam ni lah. Ni baru lebih kurang 50-60 km sejam tuan-tuan. Okey. Ada masa saya boleh cecah sampai 80. Okey.
bergantung kepada jalan. Jadi pengalaman saya sepanjang ni, saya sebagai seorang owner X70, saya berpuas hati dengan kereta ni. Kenapa? Sebab satu, kereta ni kita bawa dekat kawasan ladang, dia boleh, kita tak ada masalah, handling dia pun bagus, okey, suspension pun bagus, memang tiada masalah. Okey. Yang kedua, kereta ni kalau dibandingkan dengan 4x4, okey, sebelum ni saya merupakan seorang pengurus ladang, tuan-tuan. Saya pernah bawa Toyota Hilux, okey. Jadi kalau tuan-tuan pernah bawa Toyota Hilux dengan kelajuan seperti mana saya cakap tadi, Toyota Hilux ni dia amat mudah untuk kita buat ni, tuan, untuk balancing dengan elemen dia lari. Okey, sangat mudah walaupun kita bawa dengan kelajuan yang tak berapa laju. Jadi itulah masalah dia. Namun benda tu tak berlaku untuk S70, tuan-tuan, puan-puan. Serius, saya bawa kereta S70 masuk ladang, saya tak pernah lagi perlu buat alignment ataupun balancing balik, melainkan semasa saya buat servis setiap 10,000 km. Okey, setiap 10,000 km saya akan buat servis, saya akan buat balancing dan alignment sekali. Itu saja saya buat. Saya tak pernah buat balancing tambahan. Dan saya pun bawa kereta ni pun boleh tahan jugalah heavy. 60,000 km saya bawa ni dalam masa berapa? Setahun lebih sikit. Itu pun banyak masa saya tak dapat bergerak sebabkan PKP. Okey. Cuma saya kongsikan juga, tuan, saya pun ada masalah juga dengan kereta ni, di mana pada bulan ke-5, bulan puasa 2020. Okey, bulan puasa 2020, kereta ni masa saya hantar dekat service center, dia ada masalah, tak boleh berjalan. Jadi pada masa tu saya minta Proton tu service center buatkan pemeriksaan lanjut. Jadi didapati ada masalah harness, wire pada harness saya ada yang terbakar. Jadi Proton ada bagi dua nasihat, sama ada dia nak settlekan sikit ataupun dia nak ganti semua. Jadi kalau ganti semua akan ambil masa lebih kurang 2 bulan. Jadi saya serahkan dekat Proton lah. Jadi mereka gantikan semua daripada depan sampai belakang harness tu tanpa ada sebarang masalah. Cuma dia siap dalam masa 2 bulan lah. Tak dinafikan spare part Proton memang lambat, tapi apa yang saya boleh buat adalah saya sentiasa call lah. Saya sentiasa call pihak Proton, dan saya juga sentiasa call service center untuk pastikan kes saya ni diorang selalu ingat. Saya call, tuan-tuan, sampai operator tu tahu nama saya. Oh, Cik Remy. Sampai ke tahap tu, tuan-tuan. Okey. Jadi kereta ni pun rosak ke elok dia bergantung kepada kita juga, tuan-tuan. Tapi lepas tu saya beruntung sebab service center tu pun bagi saya sebuah kereta. Dia bagi saya pakai kereta ganti, dia pakai kereta wajar. Jadi saya bersyukur lah kat situ. Nasib saya kira baik lah. Cuma itulah, raya tu saya tak dapat lah pakai S70. Jadi apa lagi yang bagus dengan kereta ni? Untuk makluman tuan-tuan puan-puan, kereta ni semua standard. Saya tak ada buat apa-apa pun, kecuali satu benda saja. Saya all wheel drive, jadi saya pakai rem 18. Saya cuma tukar tayar Michelin, tayar yang agak tebal sedikit daripada tayar asal. Jadi bila saya masuk kawasan ladang ni, saya punya pemanduan tu agak lancar dan kurang masalah dengan saya punya suspension tu lah, tuan-tuan. Jadi apa lagi yang saya boleh kongsikan? Saya sekarang ni macam dekat Kuantan, kita X70 Pahang Community, kita servis direct dengan Hoikin, pusat servis center Hoikin dekat Indra Mahkota. Jadi dekat situ dia punya servis dia adalah agak bagus lah, tuan-tuan. Okay? Jadi saya tak ada masalah. Jika saya ada masalah dari segi teknikal pun, dia orang sudi membantu. Okay? Jadi
Selain daripada tu, apa lagi pendapat saya pasal S70? Okey, saya boleh buat sedikit comparison tuan-tuan. Okey, saya pernah membawa X-Trail, okey, Nissan X-Trail masuk dalam ladang. Okey, dari segi handling dengan comfort, saya rasa saya lagi prefer X70. Okey, apa lagi saya pernah bawa? Saya pernah bawa Fortuner. Saya pernah bawa Fortuner. Okey, Fortuner dengan X70, saya lagi prefer X70 punya comfort dan suspension. Mungkin sebab Fortuner pakai leather frame, X70 ni SUV kan. Tapi memang X70 lebih comfort lah tuan-tuan. Jadi saya rasa itu sajalah perkongsian saya ikhlas pada hari ini selaku owner X70 all-wheel drive. Orang kata all-wheel drive X70 ni sangat jarang ataupun rare dekat market. Jadi saya antara orang yang rare lah yang pakai X70 dekat market sekarang ni. Jadi secara keseluruhan, pendapat saya X70 ni memang berbaloi lah pakai. Okay? Sebab satu, saya pun suka sebab dia bagi jaminan selama 5 tahun unlimited mileage. Cuma saya kurang faham bab dia punya jaminan untuk dia punya gearbox. Kalau tak silap saya, jaminan dia sehingga 60,000 km saja. Yang lain tu setahu saya memang dia claim unlimited. Tapi memang tak ada masalah. Tuan-tuan tengok jalan tadi pun bumpy, okay? Ada sekejap rata, sekejap tak rata, melambung-lambung jugalah kereta ni kan. Jadi itu sajalah tuan-tuan kongsian dari jadi saya sebagai owner S70, saya rasa saya sangat bersyukur lah saya pernah dapat kereta ni. Tuan-tuan tengok ke belakang tu, habuk tuan-tuan. Memang habuk kereta ni, naik habuk debu. Okay. Lagi satu saya pun nak share. Saya pernah cuci enjin kereta ni tuan-tuan. Saya pernah cuci enjin kereta ni. Tapi saya cuci enjin dekat bahagian atas saja. Punya nak pastikan sebab saya masuk ladang, saya nak pastikan kawasan enjin tu taklah terlampau kotor. Jadi saya pernah cuci sekali. Memang tak ada masalah setakat ni. Tapi bukanlah maksudnya yang terlampau agresif nak cuci enjin tu. Saya cuci bahagian bawah kereta, maksudnya cuci yang naik dekat ram tu dalam sebulan sekali ataupun 2 bulan sekali. Memang wajib saya cuci. Sebab saya masuk ladang. Okay? Jadi sekian saja perkongsian saya pada hari ini. Semoga perkongsian saya pada hari ini memberi manfaat kepada tuan-tuan semua, terutama mereka-mereka yang concern dengan X70 ni. Adakah boleh masuk ladang ke, boleh off-road ke tidak. Sebab saya rasa kalau pakai kereta premium pun tak ada masalah nak masuk ladang ni. Sebab SUV ni tinggi kan. Kalau satu lagi, kalau nak cerita pasal banjir, saya redah banjir cuma separuh tayar saja tuan-tuan. Saya tak pernah redah banjir lebih daripada separuh tayar. Sebab kalau tak salah saya, manual X70 pun tak pernah recommend kita untuk redah banjir lebih daripada separuh tayar. Maksudnya dalam sekaki setengah macam tu je tuan-tuan. 2 kaki pun boleh kot, tapi tengok-tengoklah kawasan. Sebab kawasan Pahang ni banyak juga kawasan banjir tuan-tuan. Saya masuk ladang pun ada juga banjir. Tapi kita tengok arus macam mana. Kalau ada lepas ni mungkin saya akan share berkenaan dengan lalu masa banjir. Barulah trail sikit tuan-tuan. Okay? Jadi sekian dahulu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.